Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak kepada seluruh para penonton di Tadabbur Center yang telah bersiap sedia untuk bersama dengan segmen Tadabbur bersama Murabbi siri yang ke-14, dan hari ini istimewa 17 Ramadan Al-Mubarak, tarikh kita mengenang Ma'rakah Badar Kubra. Ya, kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Ahmad Wifaq Mukhtar dari Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fikum. Kaifa antum? Kaifa ahwalukum? Amin. Nahnu bi khairi walhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Wifaq kerana sudi untuk bersama dengan kami dan bersama dengan seluruh para penonton di Tadabbur Center. Dan untuk maklumat rakan-rakan semua, istimewa dalam 1 jam pada petang ini, kita akan bawakan satu ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 164 dengan topik hikmah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkan saya Ustaz untuk memperkenalkan Al-Fadhil Ustaz kepada rakan-rakan semua, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang barangkali ada yang kali pertama berkenalan dan bersua dengan Ustaz pada hari ini. Profesor Madya Dr. Ahmad Wifaq merupakan anak kelahiran Pekan, Pahang. Al-Fadhil Ustaz memperolehi sarjana muda dalam bidang pengajian Islam dari Universiti Ibn Tufail. Betul Ustaz sebutan anda Ustaz? Ibn Tufail. Ya, Tufail. Ibn Tufail. Ya. Ibn Tufail Maghribi, dan kemudiannya memperolehi sarjana dan PhD dari Universiti Maulay Ustaz. Maulay Ismail. Ya, Maulay Ismail. Maulay Ismail juga di negara Maghribi, dan kedua-duanya sarjana dan doktorah dalam bidang fatwa dan ijtihad maqasid. Al-Fadhil Ustaz sekarang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM, dan juga bekas timbalan pengarah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Fatwa Sedunia di USIM. Ustaz sekarang merupakan panel pakar syariah JAKIM dan ahli jawatan kuasa fatwa di negeri Perlis dan wilayah persekutuan. Ustaz juga dilantik sebagai fellow penyelidik di Liga Muslim Sedunia yang berpusat di Makkahul Mukarramah, Arab Saudi. Jadi rakan-rakan penonton, kita bukan bersama dengan calang-calang asatizah. Ini adalah peluang yang saya sendiri sebenarnya dari kejauhan follow Dr. Wifaq, tetapi inilah kali pertama bersua dengan Al-Fadhil Ustaz. Rasa beruntung dapat bersua, dan insya-Allah kita ambil kesempatan ini untuk mendengar dengan teliti buah-buah mutiara tadabbur daripada Ustaz, dan rakan-rakan yang mempunyai keinginan berinteraksi atau mengemukakan soalan. Inilah kelebihan segmen ini. Rakan-rakan boleh untuk mengajukan soalan, dan saya akan membacakan seandainya soalan itu relevan kepada Al-Fadhilah Ustaz di penghujung perkongsian daripada Ustaz nanti, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita terus berikan ruang kepada Ustaz untuk berkongsi dalam tempoh 30 hingga 45 minit ini
mengenai topik kita. Falyatafaddal mashkuran al-fadil Ustaz Ahmad Wifaq. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Afwan. Allahumma amin. Terima kasih di atas undangan jemputan di Tadabbur Center pada petang ini. Sama Ustaz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma abra'u ilayka min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. نحمدك ربي أن جمعتنا على الإسلام وعقدت بين قلوبنا بآصرة الأخوة في الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها وغادرنا إلى الملأ الأعلى موصيا إيانا تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. فخير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini, pada bulan yang mulia ini, sama-sama kita dapat berada dalam satu majlis. Semoganya Allah Ta'ala memberkati majlis ini dan mengampunkan segala dosa kita dan menerima segala amal salih kita insya-Allah Ta'ala. Allahumma amin. Jadi saya bukanlah seorang murabbi ataupun seorang pakar ataupun seorang ulama. Kita hanya biasa saja sebagai penuntut ilmu, masih belajar lagi, masih lagi cuba untuk memahami kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada petang ini sama-sama kita akan kongsikan satu ayat daripada surah Ali Imran, iaitu ayat 164, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Jadi insya-Allah kita akan cuba mengupas ayat ini, pertamanya dari segi maksudnya, pengertiannya, sebagai mukaddimahnya, dan kemudian dari sudut sejarahnya, dan juga dari sudut risalah-risalah yang boleh kita ambil daripada ayat ini, dan juga bagaimana untuk kita mengamalkan, menjadikan ia sebagai satu akhlak, ataupun dengan istilah Syekh Farid Ansari, kita melihat hudal minhaji, dan juga melihat kepada maslak at-takhalluq kepada ayat yang kita baca daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau kita lihat dari segi maksud terjemahan kepada ayat ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala menggunakan daripada laqad itu menunjukkan sebagai satu tegasan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan minnah, satu anugerah, satu pemberian kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, alal mukminin. Jadi kita lah, mana bila kita baca ayat-ayat berkenaan sebut pasal orang beriman ni, pertama sekali diri kita lah, mana kita lihat apakah yang Allah Ta'ala nyatakan mengenai diri kita. Jadi di sini Allah Ta'ala menyatakan
manallahu 'alal mu'minin. Allah Ta'ala memberikan kepada orang-orang beriman itu apakah pemberiannya, apakah anugerahnya, apakah minnahnya, iaitu idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Itu dengan mana Allah Ta'ala mengutuskan seorang rasulan min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Yang di mana ada tafsir ulama mengatakan di kalangan orang Arab itu sendiri ataupun di kalangan orang beriman itu sendiri. Yang juga menunjukkan bahawa ia adalah minnah. Contohnya, boleh saja Allah Ta'ala mengutuskan rasul ni di kalangan para malaikat, contohnya. Tapi Allah Ta'ala utuskan kepada kita seorang rasul di kalangan manusia itu sendiri. Contohnya boleh juga Allah Ta'ala utuskan rasul di kalangan jin contohnya, yang kita tak nampak, tak lihat. Tapi Allah Ta'ala utuskan di kalangan manusia, min anfusihim. Jadi ini satu minnah. Yang mana tujuannya nanti kita akan lihat, boleh untuk kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai qudwah kita. Boleh ikut. Kalau malaikat contohnya kita nak ikut pun payahlah. Nanti ada orang komen, dia kata malaikat bolehlah dia solat sentiasa, bolehlah dia puasa banyak mana. Sebab dia malaikat. Jadi Allah Ta'ala utuskan pada kita seorang rasul sama macam kita, macam manusia juga, mana ada nafsu macam kita, mana tubuh badannya adalah tubuh manusia, rohnya adalah semuanya manusia, mana sama macam kita. Ini tidak ada keuzuran pada kita nanti untuk mengatakan kita tak dapat nak ikut Nabi SAW, sedangkan ia adalah merupakan satu minnah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi ini yang Allah Ta'ala menyatakan pemberian, iaitu dengan diutuskan seorang rasulan min anfusihim. Dan kemudian Allah Ta'ala nyatakan ada 3 tugasan Nabi SAW yang menjadi rasul ini, yang disebutkan oleh para ulama sebagai wadhaifun nubuwah. Makna tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada rasul ini, iaitu Nabi Muhammad SAW untuk baginda melaksanakan tugas tersebut. Jadi yang pertama sekali Allah Ta'ala nyatakan yatlu alaihim ayatihi, iaitu untuk baginda membacakan. Yatlu makna daripada tilawah, maksud daripada qiraah, makna yaqra alaihim, makna bacakan kepada mereka. Jadi itu tugas yang pertama, iaitu tilawah itu sendiri. Dan tilawah ni kita tahulah maknanya dia boleh tilawah untuk diri kita sendiri, kita membaca. Dan dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut yatlu alaihim, maknanya dia bukan hanya sekadar baca yatlu ala nafsih, maknanya bukan baca untuk diri dia sendiri, tapi baca untuk orang beriman. Jadi ia juga menunjukkan bahawa Al-Quran ini bukan untuk diri kita saja, mana bukan diturunkan untuk kita simpan seorang-seorang saja, tapi kita perlu sampaikan. Dan itulah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Quran itu sendiri. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tabligh, iaitu menyampaikan. Itu adalah salah satu daripada tugas besar para rasul, adalah menyampaikan, bukan. Yang mana kita akan lihat kalau sempat nanti bagaimana orang Yahudi contohnya, mereka dapat kitab tapi mereka tak sampaikan, mereka sembunyikan banyak perkara yang ada dalam kitab Allah Ta'ala, sehingga banyak kali Allah Ta'ala mengkritik perbuatan ahbar daripada di kalangan orang Yahudi ini ataupun di kalangan ahli kitab, mereka tidak menyampaikan. Jadi itu adalah perkara yang utama, iaitu membacakan Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini ayatihi. Ayati dia jamak daripada kalimah ayah. Ayah mana satu ayat. Ayat maknanya banyaklah ayatnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, kalau kita lihat ayat ni, dia bukan macam dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita panggil ayat juga. Mana kita tulis satu ayat, kita tulis ayat. Jadi dari sudut bahasa Arab, dia tidak sama maksudnya. Maksud bagi kita, ayat tu ayat yang biasa lah. Dalam Al-Quran, ayat yang maksud dia mukjizat ataupun satu bukti atau satu perkara yang besar. Sebab itu contohnya Arab dia tak panggil, maksudnya
tulisan-tulisan mereka biasa, ayat-ayat yang mereka tulis dalam bahasa kita lah, kita kata ayat, mereka tak kata ayat, mereka panggil jumlah. Ada jumlah ismiyah contohnya, jumlah fi'liyah, mereka tak kata ayat fi'liyah ataupun ayat ismiyah. Jadi pemahaman ayat tu perlu juga kita faham. Bila Allah Ta'ala sebut ayat, maksudnya ialah satu mukjizat, satu perkara yang mempunyai perkara yang besar di sisi Allah, bukti-bukti. Dan yang menariknya bahawa Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran ni semuanya ayat. Daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang terakhir. Semua tu adalah ayat-ayat, bukti-bukti, mukjizat Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman. Maksudnya, bila kita nak baca Al-Quran, jangan otak kita, fokus kita mesti kepada ayat tersebut. Kerana setiap ayat itu mengandungi bukti-bukti dan mukjizat yang Allah Ta'ala berikan pada kita yang perlu kita berikan hati kita, fikiran kita, tenaga kita, segala waktu kita untuk memahami apa yang Allah Ta'ala turunkan tersebut. Jadi, yatlu alaihim ayatihi. Jadi, itu pemahaman dari sudut ayat. Dan juga daripada yatlu ini juga tilawah, bacaan ini, ia adalah menunjukkan bahawa ia bukan datang daripada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencipta Al-Quran. Dia hanya membacakan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Alaihim ayatihi, bukan ayat Nabi Muhammad, tapi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baginda hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda, menyampaikannya dengan sesempurnanya, dan alhamdulillah Nabi SAW wafat dan telah menyampaikan seluruh. Jadi itu tugas yang pertama. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala menyatakan wa yuzakkihim, iaitu menyucikan mereka, iaitu orang beriman daripada dosa, daripada kesalahan, daripada maksiat, daripada apa sahaja yang mencemarkan diri mereka, maka itu adalah juga merupakan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu juga dengan menyampaikan perintah Allah Taala, dengan melaksanakan amar ma'ruf, dengan melaksanakan nahi munkar, dengan melaksanakan segala apa yang Allah Taala perintahkan, maka mereka akan dapat menyucikan diri mereka. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi akan bertambah keimanan mereka, ketakutan mereka, ketakwaan mereka, keimanan mereka pada Allah Ta'ala itu akan menyucikan diri mereka dengan ayat-ayat Allah Ta'ala yang dibacakan, yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman tersebut. Dan juga dalam ayat ini menyatakan wazifahnya yang ketiga, iaitu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, iaitu mengajar pada mereka kitab, iaitu kitab Allah Ta'ala, dan juga hikmah, iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan pada kita satu kitab yang kita tidak faham maksudnya atau tak tahu apakah yang Allah Ta'ala sampaikan. Sedangkan Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi-Nya untuk mengajar kepada orang beriman itu apa yang terkandung dalam kitab Allah. Wa yu'allimuhumul kitab. Maknanya bukan hanya sekadar baca, ikut kamulah macam mana nak faham. Tidak. Maknanya Nabi SAW mengajar pula pada kita apa yang terkandung dalam kitab tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama sekali melaksanakan apa yang terkandung dalam kitab Allah Ta'ala, sehingga baginda menjadi, ketika mana ditanya bagaimana akhlaknya, maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW seluruhnya adalah Al-Quran. Jadi Nabi SAW mengajar Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, bacakan Al-Quran, dan juga dengan sunnah baginda itu sendiri juga adalah merupakan pelaksanaan kepada Al-Quran itu sendiri. Maknanya kalau kita nak melihat kepada Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini, kita lihatlah pada sunnah Nabi SAW. Itulah model, itulah ikutan kedua untuk kita ikut, bagaimana untuk kita memahami Al-Quran dan bagaimana untuk kita memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga dalam akhir ayat ini Allah Ta'ala menyatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Walaupun mereka berada dalam kesesatan yang nyata, tetapi dengan tugas-tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW yang diutuskan seorang membacakan Al-Quran, tilawah, yang mengajar Al-Quran, yang tazkiyah, menyucikan diri mereka ni dapat mengeluarkan mereka daripada kesesatan, daripada kejahilan, menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Menjadi manusia, kalau kita lihat dari sejarahnya bagaimana keadaan masyarakat Arab di semenanjung negara Arab, ada siapa pun kenal, mereka tidak mempunyai tamadun yang hebat, ada. Betul. Tapi apabila diturunkan Al-Quran, di sinilah mukjizatnya, di sinilah hebatnya mereka yang berada di tengah-tengah padang pasir di semenanjung negara Arab, di Mekah, di lembah yang kering kontang, yang tidak ada apa-apa, tak ada siapa pun kenal mereka. Tapi adalah dengan Al-Quran ini yang Allah Ta'ala menjadikan mereka terkenal dan mereka menjadi manusia yang hebat dengan Al-Quran tersebut. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini, wa in kanu min qablu walaupun mereka dalam sifat yang nyata macam mana pun, apabila Allah Ta'ala dah utuskan Nabi ini, apabila Allah Ta'ala berikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Rasul ini, maka dapat mengeluarkan mereka daripada ummatan ummiyah kepada ummatan atau khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi sebaik-baik generasi bukan hanya generasi yang hebat untuk zaman mereka sahaja. Tapi Allah Ta'ala kata, kuntum khaira ummatin linnas, li jami'in nas. Untuk semua manusia, sejak daripada perutusan, daripada Nabi Adam AS sampai akhir generasi yang paling hebat, iaitu generasi Al-Quran. Di bawah didikan Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka hidup dengan Al-Quran, mereka mengamalkan Al-Quran, mereka melaksanakan Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala berikan kedudukan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu secara ringkasnya ayat 164. Ringkas pun dah berapa minit mengenai ya, ayat ini. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarahnya, bahawa perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini dengan tiga tugasan ini sebenarnya telah dipohon ataupun diminta oleh datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beribu tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala merintahkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail supaya membina, meninggikan Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membina ataupun meninggikan Kaabah tersebut, mereka berdoa waktu tengah beramal soleh ni. Hendaklah kita banyakkan berdoa. Macam sekarang ni kita tengah puasa, banyakkan berdoa. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, antaranya doa yang pertama dia minta terima dahulu, walaupun itu perintah Allah Ta'ala. Sepatutnya contohnya lah, kalau kita Allah Ta'ala perintah supaya solat, maknanya kita dah solat selesai lah, puasa selesai lah. Tapi perlu juga kita minta, ya Allah terimalah amalan kita, sebab tak ada orang nak jamin bahawa amalan kita diterima. Jadi Nabi Ibrahim, ya Allah, mengambil kesempatan ketika melaksanakan perintah Allah Ta'ala ni, ya Allah terimalah amalan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga mohon, Rabbana waj'alna muslimaini lak, menjadi orang yang benar-benar Islam
tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doanya yang kita nak cerita di sini, Rabbana wab'ath fihim. Ini Nabi Ibrahim. Kita cerita 1000 tahun minta ya Allah Taala, ya Allah, utuskanlah kepada mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau ya Allah. Dan Allah Taala tidak kabulkan ataupun tak terima doa ni sehari ataupun seminggu, sebulan, setahun, 100 tahun, tapi beribu tahun baru Allah Taala terima doa Nabi Ibrahim ini. Jadi sama juga macam kita, bila kita berdoa jangan cepat-cepat sangat nak minta ya Allah, nak apa lambat sangat. Allah Taala nak perkenankan doa ni. Mana jangan kita nak kan Allah Taala. Tak perlu. Mana Allah Taala lebih tahu apa yang lebih baik bilakah waktu yang terbaik untuk kita. Jadi Allah Taala utuskan nabi yang terbaik ini kepada kita. Contohnya kalau Allah Taala terima tu, Allah Taala utus pada Bani Israel. Melepaslah kita. Tidak mendapat nabi yang terbaik Allah Taala utuskan ini. Jadi hendaklah kita bila Allah Taala menerima, begitu dah serah pada Allah Taala doa kita serahlah pada Allah Taala bilakah waktu yang paling sesuai untuk diberikan kepada kita ataupun dikabulkan kita tersebut. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mohon kepada Allah Taala dengan susunan yang kita lihat tadi. Pertama, membacakan ayat-ayat. Yatlu alaihim ayatika. Bacakan pada mereka ayat-ayat Engkau. Ya Allah Taala perkenankan yang pertama. Tapi yang keduanya, Nabi Ibrahim alaihissalam minta ajar dahulu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi tazkiyah tu di akhir. Ini doa Nabi Ibrahim. Tapi Allah Taala bila perkenankan, Allah Taala beritahu tazkiyah barulah mengajar, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi di sini antaranya para ulama menyatakan bahawa ini menunjukkan bahawa tazkiyah itu lebih utama. Walaupun Nabi Ibrahim menjadikan tazkiyah itu di akhir, tapi Allah Ta'ala dahulukan, menunjukkan bahawa bila kita baca Al-Quran, fokus kita, tujuan kita yang paling utama adalah tazkiyah. Maknanya nak bersihkan. Mana bukan kita baca Quran sekadar kita nak baca, sekadar nak dapat pahala, sekadar nak dapat berkat, sekadar nak belajar, bukan sekadar nak faham. Tapi untuk kita bersihkan diri kita. Jadi ini yang Allah Ta'ala dahulukan. Wa yuzakkihim dahulu. Jadi tazkiyah awal-awal lagi bila kita nak baca Al-Quran dengan niat tazkiyah, maka Allah Ta'ala akan berikan perkara itu. Dan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Barulah maknanya Allah Ta'ala ajar, lepas itu belajar. Tapi para ulama menyatakan dari sudut mana praktikalnya, bila seorang itu nak mencapai kepada tazkiyah, dia perlu melalui proses pertamanya tilawah, kemudian dia kena belajar dulu. Baru dia dapat tazkiyah. Dari sudut maknanya proses dia nak sampai pada tazkiyah, dia kena belajar. Tapi dari segi matlamat dia, objektif dia, tujuan dia mesti tazkiyah dahulu. Jadi ulama menggabungkan di antara kedua-dua ayat yang ada yang disebut dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga ayat yang Allah Ta'ala menyatakan minnah, pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga kalau kita lihat, 3 tugas ini bukan hanya sekadar ayat surah Ali Imran, bukan sekadar dalam doa Nabi Ibrahim sahaja, tapi dinyatakan juga dalam surah Al-Baqarah. Sekali lagi Allah Ta'ala beritahu, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan juga Allah Ta'ala juga beritahu juga dalam surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi 4 kali Allah Ta'ala ulangkan ayat ini, menunjukkan satu penegasan. Kerana kalau kita lihat dalam syariat Islam, bila dia ulang sebanyak 4 kali ini, contohnya kalau jadi saksi 4 orang saksi, kalau pengakuan li'an 4 kali, maknanya 4 yang menunjukkan bahawa penegasan, maknanya pastinya, ataupun dalam kaedah usul fiqh, idza takarrara al-zahiru afada al-qat'u. Lafaz yang zahir ni bila dia berulang banyak kali, dia akan menjadi qat'i. Maksudnya menjadi perkara yang mesti, yang yakin. Bukan hanya sekadar seterusnya. Jadi bila Allah Ta'ala ulang 3 tugasan ini,
yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, bahawa tugas inilah yang merupakan tugas utama yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. tugas yang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah baginda telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, alhamdulillah. Dan sampai pada Al-Quran, walaupun kita duduk di akhir Asia, tapi sampai pada peranan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada ayat ini boleh kita ambil beberapa pengajaran, beberapa risalah yang boleh untuk kita sama-sama amalkan, khususnya pada zaman ini, pada hari ini, pada waktu ini, untuk sama-sama kita laksanakan, kerana kita melihat keadaan umat Islam sekarang ini, kalau nak bandingkan dengan zaman jahiliah tu, banyak dari segi persamaannya. Jadi Allah Ta'ala sebut tadi, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun mereka berada dalam keadaan kesesatan, tapi dengan tugas-tugas berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyelamatkan mereka daripada kesesatan. Jadi bila kita melihat kepada keadaan manusia, umat manusia keseluruhannya di atas muka bumi sekarang ini, ramainya di kalangan mereka yang jauh daripada agama Allah Ta'ala, tak tahu agama Allah Ta'ala, berada dalam kesesatan, dalam kejahilan, maka inilah caranya yang perlu kita laksanakan pada hari ini, iaitu kembali kepada wazaifun nubuwah, kembali kepada tugas-tugas Nabi SAW, yang mana para ulama adalah warathatul anbiya. Mana para ulama secara khususnya mereka lah yang paling utama yang perlu melaksanakan tugas ini. Dan selain pada itu, kita juga sebagai umat Islam juga perlu melaksanakan tugas ini. Sebagaimana Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Jadi balighu anni ini bukan hanya pada ulama saja. Setiap orang yang mendengar ayat-ayat Al-Quran, yang mengetahui ayat Al-Quran, hendaklah disampaikan. Bahkan orang-orang musyrikin pun Allah Ta'ala suruh mereka ni mendengar Al-Quran. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila datang kepada kamu orang musyrik memohon perlindungan, maka Allah Ta'ala kata fa'ajirhu, berikan mereka perlindungan sehingga mereka mendengar kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya menyampaikan kata-kata Allah Ta'ala ini adalah satu tugas. Kita sebutkan tadi yang pertama tadi, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanggungjawab kita bersama. Maknanya semua pada kita, jangan kita serah pada Ustaz Syahri seorang saja untuk menyampaikan Al-Quran. Bukan hanya kepada para mufti, para ulama saja, tapi kepada kita semuanya, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para ulama menyatakan, untuk kita menyampaikan Al-Quran ini, kita perlu ada manhaj, ada cara bagaimana kita nak baca Al-Quran. Pertamanya untuk diri kita, dan yang keduanya bagaimana untuk kita menyampaikan kepada orang lain. Jadi untuk membaca Al-Quran, tilawah. Juga sebelum ini, Al-Fadhil Ustaz Azam juga ada menyatakan, tilawah bimanhajit talaqqi. Membaca Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh Farid Ansari, iaitu kita baca Al-Quran dengan manhaj, dengan cara kita talaqi dengan Allah Ta'ala. Bukan talaqi yang kita dengan syekh tu yang biasa kita faham dia punya syekh, talaqi ni dengan syekh lah. Tapi bila kita nak merasai ayat Al-Quran ni, perlu kita rasa bahawa ayat kita baca ni adalah ayat Allah Ta'ala. Tanzilun min Rabbil Alamin. Innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin hamid. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Jadi ini yang dimaksudkan dengan talaq. Kerana kita bila kita baca Al-Quran, kita rasa ini adalah kitab Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah Ta'ala, wahyu Allah Ta'ala pertamanya kepada diri kita dahulu. Mana kepada diri kita, barulah kita akan merasai Al-Quran. Tapi kalau kita rasa Al-Quran ini untuk ustaz saja, ni untuk mufti, ni ayat ni untuk orang munafik, ni untuk orang kafir, ni untuk orang ni, jadi di manakah diri kita ketika kita baca Al-Quran? Jadi perlu kita, bila kita baca start daripada ayat pertama kita baca,
kita tengok pada diri kita apa yang Allah Ta'ala tujukan. Di manakah diri kita pada ayat. Kalau Allah Ta'ala cerita contohnya pasal orang beriman, kita tengok adakah kita mempunyai ciri-ciri orang beriman. Bila Allah Ta'ala cerita pasal orang munafik, adakah kita ada ciri munafik dalam diri kita. Jadi bila Allah Ta'ala cerita mengenai orang kafir, adakah ada ciri orang kafir dalam diri kita. Bila Allah Ta'ala cerita mengenai ahli syurga, adakah kita memiliki sifat ahli syurga. Bila Allah Ta'ala cerita ahli neraka, kita tengok adakah kita memiliki sifat ahli neraka atau. Jadi itu adalah manhaj talaqi. Maknanya kita merasakan Allah Ta'ala tujukan ayat tersebut pada diri kita pertamanya. Kemudian barulah kita melihat kepada orang-orang yang hampir dengan kita, keluarga kita. Kita lihat pada jiran-jiran kita, lihat pada masyarakat kita. Di manakah masyarakat kita dengan ayat yang kita baca ini? Setelah kita lihat pada diri kita tadilah. Maknanya perlu juga untuk kita melihat kepada orang yang berada di sekeliling kita. Jadi itu adalah manhaj ya, bagaimana kita nak baca Al-Quran, barulah kita merasai ayat tersebut, barulah ini yang dinamakan sebagai tadabbur. Tadabbur ni dia bukan hanya sekadar kita baca kita faham, tapi kita buat. Mana tadabbur daripada kalimah dabara ni selepas itu, lepas kita baca apa kita buat, apa tindakan kita. Jadi tindakan kita itu adalah tadabbur. Mana perbuatan kita, pelaksanaan kita pada ayat tersebut itu adalah tadabbur. Mana bukan hanya sekadar sebagai tafakkur. Kerana kita fikir saja, oh ayat ini bagus, baik, cantik, elok. Tapi kita tak buat. Jadi bagaimana kita nak kata kita tadabbur. Jadi tadabbur itu pelaksanaan itu sendiri. Nanti kita akan lihat dalam tazkiyah dari Allah nyatakan itulah sebenarnya tadabbur kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi itu manhaj bagaimana kita nak baca Al-Quran. Dan manhaj itulah juga kita guna untuk kita menyampaikan Al-Quran. Maka dengan ini orang yang dapat memahami bahasa Arab adalah orang yang paling baik lah. Maksudnya kalau kita dapat belajar bahasa Arab, maka kita akan merasakan seolah-olahnya ayat itu memang betul pada kita. Sebab kita dah faham bahasa Arab, tak perlu kepada terjemahan contohnya. Maknanya tanpa ada perantaraan bila kita memahami bahasa Arab dengan baik. Jadi itu juga galakan supaya kita sama-sama untuk belajar bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini maksudkan bahasa Arab Al-Quran. Kerana ada orang dia belajar bahasa Arab juga, tapi bahasa Arab komunikasi, nak bercakap dengan orang Arab, nak bisnes dengan orang Arab. Tak apalah bahasa Arab, tapi dia tidak dapat memahami Al-Quran dengan bahasa tersebut, tidak mencukupi. Jadi kita nak belajar bahasa Arab bukan untuk tujuannya, tapi untuk kita faham. Kita faham sabda Nabi Muhammad SAW. Inilah tujuan untuk kita belajar bahasa Arab yang sebenarnya, bukan untuk kita bercakap mata-mata, berkomunikasi sahaja dengan manusia. Jadi itu antara kelebihan kalau orang baca bahasa Arab ni, dia lebih dapat menghayati apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang yang baca terjemahan. Kan terjemahan ni biasanya dia tafsir. Kan tafsir tu kadang banyak, satu ayat, satu kalimah tu punya banyak maksud. Orang yang belajar bahasa Arab mungkin dia boleh memahami maksudnya. Bila dia baca, dia tahu maksud begini. Tapi terjemahan tu biasa dia pilih satu saja daripada salah satu daripada terjemah pada semua maksud kepada ayat tersebut. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, maka itu adalah yang terbaik. Mana berusahalah, janganlah kita jadikan kata bahasa Arab ni susahlah, payahlah, nak baca Al-Quran ni berbelit-belit lidah lah. Mana kalau kita boleh belajar bahasa yang lain dengan kita buat tuition lagi kalau kita tak mampu. Jadi buatlah juga pada bahasa Al-Quran. Mana kalau kita rasa tak boleh, belajar sikit, sejam, 2 jam tak cukup, kita tambah lagi. Cari guru-guru yang boleh mengajar kita bahasa Al-Quran untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama tadi, kita sebut yatlu alaihim. Dan yang keduanya adalah kita sebut dari segi prosesnya, peringkat dia yang kedua adalah belajar Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. At-ta'lim wa ta'allum. Maknanya kita perlu belajar dan mengajar Al-Quran ini, perlu disebarkan, perlu diajarkan kepada diri kita, pada anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Yang ini perlu kita amalkan, budayakan dalam masyarakat kita, mempelajari Al-Quran. Dan saya kalau boleh nak cadangkan kepada Menteri Pendidikan supaya menjadikan Al-Quran ni silibus habis. Kita belajar pada awal Quran sampai habis Al-Quran. Maknanya kita belajar daripada tadika contohnya, sampailah habis SPM kita khatam Quran. Semua kita belajar. Maka itu yang sebab itulah satu-satu kitab yang kita ada. Maksudnya kita bukan ada 10 jilid Al-Quran. Kita hanya ada satu ni lah kitab, maksudnya boleh kita nak khatamkan
dalam proses kita belajar ni contohnya, maka itu adalah yang paling baik. Kita belajar apa yang terkandung dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama menyatakan di antara cara kita nak belajar Al-Quran adalah dengan cara tadarus. Tadarus kalau kita faham, biasanya bulan Ramadan tadarus bacaan Al-Quran. Yang ni kita nak cerita bukan tadarus bacaan. Tadarus isi kandungan Al-Quran. Mana apa yang terkandung dalam Al-Quran ni perlu kita tadaruskan, mana sama-sama kita belajar. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Belajar isi kandungan itu. Dan juga dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim menyatakan, dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Abu Hurairah menyatakan, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Tidaklah berkumpul satu kumpulan, satu jemaah, satu grup. Apa yang mereka buat? Dua tadi kita sebut. Yatluna kitab Allah. Pertamanya mereka baca kitab Allah Ta'ala. Wa yatadarasuna bainahum. Baca dan tadarus. Tadarus, mana kita sebut tadi, isi kandungan pada Al-Quran itu sendiri yang perlu ditadaruskan, yang perlu dirasahkan, yang perlu dalam bahasa Arab panggil mudarasah. Mana saling belajar. Macam kita sebut bahasa Melayu muraja'ah, mutala'ah. Jadi kita ada mudarasah, mana saling kita belajar mempelajari apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Jadi yang ni perlu kita amalkan juga. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, iaitu Nabi SAW menyatakan, tidaklah mereka ni berkumpul membaca kitab Allah Ta'ala, bertadarus kitab Allah Ta'ala ini, melainkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Malaikat akan menaungi mereka, mereka akan diberikan rahmat, dan Allah Ta'ala akan menyebut nama-nama orang yang berada dalam majlis yang membaca kitab Allah Ta'ala dan mentadaruskan apa yang terkandung dalam kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedudukan yang tinggi. Sebab itu juga dalam hadis yang lain menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran, yang mengajar Al-Quran. Dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran dia akan jadi paling baik, yang paling baik. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Jibril, Jibril menjadi malaikat yang paling baik. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling baik, Sayyidu waladi Adam. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar menjadi khairun, menjadi sebaik-baik ataupun lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi semua yang berkenaan dengan Al-Quran dia akan jadi baik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dan para sahabat bila menjadi generasi Al-Quran, khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi sebaik-baik. Jadi sama juga bila kita masuk kepada Al-Quran, maksud menjadi ahli Al-Quran. Seperti juga dalam hadis ahlullah hum ahlul Quran wa khassatuhu. Atau ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran ni ahli yang khusus. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepadanya kedudukan yang sangat tinggi. Maka oleh itu apabila kita bersama dengan Al-Quran, mana kita bersama dengan kata-kata Allah Ta'ala, kata-kata pencipta kita, pastinya Allah Ta'ala akan berikan kedudukan yang sangat tinggi. Jadi sebab itu perlunya untuk kita sama-sama mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Mengajar pada anak-anak kita, generasi kita, masyarakat kita, jiran kita, sampaikan isi kandungan Al-Quran. Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itulah tujuan Al-Quran diturunkan, iaitu yang ketiganya yang kita akan lihat, iaitu at-tazkiyah. Tujuan daripada Al-Quran itu sendiri adalah untuk membersihkan diri kita dan masyarakat kita dan umat manusia daripada dosa, daripada segala bentuk kesesatan dan kejahilan. Jadi itulah tujuannya, yang mana para ulama menyatakan tazkiyah ini adalah dengan manhaj at-tadabbur. Bagaimana kita nak menyucikan diri kita dengan kita tadabbur Al-Quran, menghayati Al-Quran
Menghayati pun dalam bahasa Melayu ni sangat baiklah, dia asalnya bahasa Arab. Menghayat, mana menghayatkan Al-Quran. Maknanya kita menjadikan Al-Quran tu kehidupan kita, hayat kita ni adalah Al-Quran. Masya-Allah. Menghayati Al-Quran. Maknanya menghidupkan Al-Quran pada diri kita. Maka itulah tadabbur. Maka itulah yang kita nak dalam kehidupan kita, menghayatkan Al-Quran dalam kita. Mana selagi mana kita hidup, jadikanlah Al-Quran ni sebagai hayat kita, kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadikan semuanya hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita sebut sebagai tadabbur. Maksudnya bila kita baca Al-Quran, perlu kita tadabbur, dan itulah tujuan Al-Quran itu diturunkan, di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 29 surah Sad, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad adalah kitab yang mubarak. Mubarak ni penuh banyak faedah, banyak manfaat. Tapi bukan hanya sekadar kita ambil manfaat, bukan hanya sekadar kita ambil berkat, tapi untuk kita liyadabbaru ayatihi, untuk kita tadabbur, penghayatan dalam kehidupan kita. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Tadhakkur, sedar. Bila kita baca Al-Quran, kita sedar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Bila kita baca Al-Quran tu bertambah iman. Bila kita baca tambah iman jadi masalah. Betul ke kita baca Al-Quran ataupun kita baca benda lain sebenarnya? Mana sepatutnya orang beriman bila dia baca Al-Quran bertambah iman. Jadi yang ini yang kita masukkan, liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, iaitu akan menjadi sedar bagi orang yang ada akal. Albab ni orang yang mana bila kita dah tahu bahawa Al-Quran diturunkan pada kita, kitab yang mulia, kitab yang berkat, kitab yang penuh dengan panduan, dengan pedoman, maksudnya hanya orang yang tidak berakal saja meninggalkan Al-Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ ila akhir ayat. Jadi Allah Ta'ala beritahu siapa yang berpaling pada ayat Allah Ta'ala ni, orang yang menempah kehidupan yang sengsara. Ma'isyatan dhanka. Ma'isyah yang tidak ada makna nikmat, makna sengsara. Sebaliknya, sesiapa yang bersama dengan Al-Quran, di sinilah Allah Ta'ala berikan, yang tersebut berikan ketenangan, malaikat akan bersama dengannya. Maka yang ini yang perlu kita lakukan, iaitu mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita untuk sampai kepada peringkat tazkiyah yang kita sebutkan tadi. Dan akhir sekali, dalam ayat 164 surah Ali Imran ini, Allah Ta'ala menyatakan mengenai wa in kanu min qablu la fi dhalal. Walaupun mereka sebelum ini berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi nak ceritanya, walaupun macam mana teruk sekali mana pun masyarakat kita pada hari ini, macam mana teruk pun umat manusia pada hari ini, apabila mukjizat Al-Quran ini diterapkan, dimasukkan sampai kepada peringkat tazkiyah ini, maka pastinya akan menyelamatkan mereka daripada kesesatan dan kejahilan tersebut. Cumanya Al-Quran, mukjizat ini perlu disampaikan, kita sebut tadi, perlu diamalkan, perlu dilaksanakan, barulah nampak mukjizat tersebut. Dan sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa AS ketika mana berhadapan dengan Fir'aun, ketika mana ahli sihir Fir'aun menunjukkan kehebatan mereka, maka di sini Allah Ta'ala merakamkan bahawa Nabi Musa menjadi takut. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, jangan kamu takut dengan sihir yang mereka campakkan. Engkau lebih tinggi, engkau ada mukjizat. Buat apa nak takut kepada mereka? Cumanya kamu perlu tunjukkan mukjizat tersebut. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Masya-Allah. Kamu campakkan, tunjukkan mukjizat tersebut, baru dia akan menelan segala apa yang kamu lihat, kehebatan yang ada pada musuh Islam itu. Jadi sama juga dengan kita pada hari ini, Quran ada dengan kita, bersama dengan kita, ada di rak-rak masjid, ada di rak-rak dalam rumah kita. Tapi perlu kita pamerkan akhlak Al-Quran pada masyarakat. Perlu kita pamerkan Al-Quran
yang Allah Ta'ala turunkan pada kita ini menjadikan akhlak Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Barulah nampak mukjizat Al-Quran. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka telah menunjukkan pada kita akhlak Al-Quran. Maka mereka Allah Ta'ala berikan kedudukan yang tinggi. Maka sama juga dengan kita pada hari ini, bila kita nak melihat mukjizat Al-Quran. Kerana mukjizat Al-Quran ni dia bukan seperti mukjizat tongkat Nabi Musa yang hanya pada waktu itu saja. Yang mana akhirnya dalam kisah tersebut, wa ulqiya saharatu sujjad. Para ahli sihir yang hebat tadi, yang rasa mereka hebat, mereka tersungkur sujud pada Allah Ta'ala, mengaku beriman kepada mukjizat tersebut. Jadi sama juga dengan kita, bila kita melaksanakan Al-Quran ini, maka orang yang menentang Islam, yang tak suka pada Islam, bila melihat akhlak yang begitu hebat ini, maka mereka akan pasti akan menerima apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Tapi bila kita tidak menunjukkan akhlak yang baik, tidak menunjukkan akhlak Al-Quran, macam mana orang Islam, orang yang bukan Islam akan hormat pada kita, bagaimana mereka akan melihat atau memuliakan kita, kita sendiri kita melaksanakan kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan. Jadi menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melaksanakan, menghayatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi saya tak pasti ada lagi waktu ataupun kita boleh berhenti setakat ini juga, saya pun tak pasti lagi. Kita serah pada Ustaz. Kita boleh raikan soalan Ustaz? Boleh? Ya, boleh. Ya, insya-Allah. Ustaz ada masa lagi Ustaz? Boleh Ustaz dalam 10-15 minit lagi boleh Ustaz Okey, boleh insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jazakallahu khairan kathiran Al-Fadil Ustaz Profesor Mahdi Dr. Wifaq. Saya hampir 3 muka surat nota menulis satu persatu bibit mutiara, dan paling saya terkesan adalah wa alqima fi yaminika talaqafu ma sana'u. Itulah ya, melontarkan akhlak ya, kerana itulah yang boleh menonjolkan kemukjizatan Al-Quran ya, sebagaimana tongkat Musa tadi. Jadi rakan-rakan penonton, saya kira banyak istifadah kita perolehi. Sekurang-kurangnya ada tiga yang boleh saya tegaskan kepada seluruh para penonton yang baru mengikuti barangkali ya sesi live pada petang ini. Ayat 164 surah Ali Imran tadi pertama sekali menunjukkan mulianya tugas Nabi sekiranya kita meneruskan, iaitulah mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 peringkat tadi ya. Adapun yang kedua, Al-Quran terbukti telah mengubah manusia dahulu kala. Ya, maka adakah Al-Quran mengubah kita? Dan yang ketiga, ya, saya kira antara poin penting banyak sebenarnya. Salah satu daripada poin penting Ustaz telah sebutkan tadi adalah sejauh mana pembacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran kita menghasilkan tazkiyah. Kerana itu konsisten ya, banyak disebut di dalam Al-Quran huraian daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga kita belajar beberapa perkataan-perkataan baru sebenarnya. Saya pun belajar hari ini tentang menghayatkan Al-Quran. Ya, kita juga belajar arti ayat ya, bukan sama dengan ayat dalam bahasa Melayu. Ya, dan juga tadarus, tidak hanya sekadar membaca tetapi mencermati isi kandungan Al-Quran yang kita baca. Jadi Ustaz, kita raikan barangkali 2 soalan daripada para penonton. Yang pertama sekali, ada yang bertanya, siapakah Dr. Farid Ansari? Kalau tidak keberatan, Ustaz boleh perkenalkan secara ringkas. Sebab kelihatannya Dr. Azam baru-baru ini pun menyebut Dr. Farid Ansari, dan Ustaz juga menyebut Dr. Farid Ansari. Barangkali ya ramai yang tidak mengenali siapa Syekh Al-Allamah Dr. Farid Ansari, Ustaz. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Terima kasih juga atas soalan. Jadi Syekh Dr. Farid Al-Ansari, dia berasal daripada Ansar lah, kaum Ansar yang kita tahu. Al-Ansari nisbah kepada orang Ansar yang berada di Madinah. Dia Khazraji, keturunan Khazraji. Dan beliau telah wafat pada tahun 2009, rahimahullahu ta'ala, dalam usia yang masih muda. Jadi nak ceritanya beliau, perjalanan beliau panjang, masuk dalam pelbagai bidang sebagai ahli bahasa dan sebagai ahli maqasid usuli, dan akhir sekali beliau memilih untuk menjadi ahli Al-Quran.
Di mana sebelum akhir hayat beliau, beliau pandangan perlunya seorang itu menghabiskan usianya, masanya dengan Al-Quran, dan beliau telah menulis beberapa siri mengenai pemahaman Al-Quran, antaranya kitab-kitab yang terkenal lah oleh beliau, Majalisul Quran, yang Majalisul beliau Quran. tulis sehingga akhir kewafatan beliau masih lagi menulis dan belum disempurnakan kitab Majalisul Quran. Jadi kitab Majalisul Quran ini kami, Ustaz Azam antaranya, saya juga adalah di antara maknanya pelajar-pelajar yang telah belajar di Maghribi. Jadi ini di Maghribi, di Morocco. Jadi kami belajar dengan beliau bagaimana beliau menghayati Al-Quran. Beliau mempunyai manhaj yang sangat teruja lah bila kami membacanya, tidak didapati dengan orang lain. Jadi kami lihat satu manhaj sangat hebat dibawa oleh beliau bagaimana untuk menghayati Al-Quran. Dari apa yang saya sebut tadi, kebanyakannya adalah istifadah daripada durus, daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Farid Al-Ansari, dan kami sangat terkesan dengan cara beliau menyampaikan Majalisul Quran. Tapi dia tak ada dalam bahasa Melayu, saya tak pastilah ada terjemahan ataupun tidak, tapi dalam bahasa Arab ada kitabnya dalam bahasa Arab, dan juga ceramah-ceramah beliau dalam bahasa Arab, boleh saja tulis, tapi dalam semuanya bahasa Arab. Dan beliau juga pernah datang ke Malaysia dalam lawatan. Saya tengok mungkin dalam 2005, tak ingat saya, dia pernah datang ke Malaysia, cuma menyampaikan beberapa ceramah di Malaysia. Antaranya saya tak ingat, dia mungkin di Terengganu, mungkin di UIA juga, dan pernah ke Sarawak. Beliau itu saya masih lagi membuat PhD, dan beliau sebenarnya adalah supervisor saya lah, musyrif saya dalam master saya dalam bidang fatwa, maqasid dan fatwa, dan juga tesis PhD saya juga Maqasidus Syariah Inda Imam Asy-Syafi'i juga adalah merupakan, beliau juga adalah merupakan supervisor saya. Beliau adalah mahir dalam bidang maqasid, usul fiqh, dan yang paling penting bagi saya adalah Majalisul Quran itu sendiri, yang sehingga pada hari ini saya masih lagi menulis setiap hari sejak dah 3 tahun ini. Saya menulis mengenai majlis Al-Quran yang saya dapat daripada istifadah daripada apa yang ditulis oleh Syekh Farid Al-Ansari, dan sendiri saya pernah hadir dalam majlis Al-Quran sendiri yang beliau laksanakan di Maghribi dahulu, iaitu menggunakan manhaj daripada ayat yang kita lihat tadilah, maknanya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Pada ayat ini dengan manhaj, setiap ayat tu perlu ada bayan, ada penerangan, dan perlu ada hudal minhaji. Hudal minhaji juga di antara manhaj beliau yang diambil daripada syekh beliau, iaitu Syekh Syahid Al-Bushikhi, yang masih lagi hidup di Maghribi, seorang pakar Quran juga. Dan juga maslak at-takhalluq yang kita sebut tadi juga adalah di antara cara bagaimana untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi itu secara ringkasnya lah mengenai Farid Ansari. Mungkin saya terlepas beberapa poin, nanti mungkin Ustaz Azam dan sebagainya boleh sambung lagi lah mengenai Syekh Farid Ansari rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas perkenalan dengan Al-Alamah Dr. Farid Ansari. Ustaz, kalau tidak keberatan, soalan kedua yang selalu saya ambil kesempatan bertanya pada para ulama, sebab kebanyakan mereka yang menonton di Tadabbur Center adalah mereka yang memang ada keuzuran untuk belajar bahasa Arab. Walaupun tadi Ustaz dah tegaskan, belajarlah walaupun ada halangan, tetapi rata-rata yang datang ke Tadabbur Center, yang belajar dengan asatizah Tadabbur Center adalah mereka yang sudah warga emas, mereka yang sudah 50 ke atas, yang mana mereka tertanya-tanya, Ustaz, susahlah nak belajar bahasa Arab, boleh tak bagi tahu tafsir apa saya boleh rujuk Ustaz untuk memahami Quran? Jadi Ustaz, kalau ada 1-2 karya tafsir yang boleh disarankan kepada masyarakat awam yang mahu melakukan tadabbur itu, boleh Ustaz sarankan Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Syukran jazilan. Terima kasih di atas soalan-soalan yang sangat baik. Tapi saya sebenarnya sangat suka, walaupun warga emas ke, dia belajar bahasa Arab, memang sangat saya galakkan. Kalau di USIM tu kami ada Profesor Alias, Muhammad Alias. Dia dah senior tapi masih bersemangat untuk belajar bahasa Al-Quran. Jadi saya amat kagum, walaupun mereka-mereka yang telah berusia ini cuba lagi untuk mempelajari Al-Quran. Sebagaimana kita sebut bahawa Al-Quran
adalah kata-kata Allah Ta'ala. Kita mendakwa bahawa kita cinta pada Allah Ta'ala, kasih pada Allah Ta'ala. Jadi kalaulah kekasih kita sampai kepada kita surat cinta pada kita, adakah kita hanya sekadar nak ambil cium saja, ambil berkat saja, ataupun kita akan memahami apa kandung dalam risalah yang ditujukan pada kita tersebut. Jadi pastinya kita akan berusaha segala upaya kita macam mana pun nak faham juga sebagaimana apa yang disampaikan oleh kekasih kita. Jadi apatah lagi Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan pada kita, jadi usahalah. Walaupun kita rasa dah berusaha, tak apalah. Kita usaha juga, Allah Ta'ala akan menulis antara orang yang berusaha untuk memahami Al-Quran. Karya-karya dalam tafsir Al-Quran ni dalam bahasa Melayu memang saya rasa masih sangat kurang lah di Malaysia ini. Dalam bahasa Arab mungkin alhamdulillah banyak karya-karya tafsir yang boleh membantu kita, tapi dalam bahasa Melayu sangat kurang. Dan yang boleh juga digunakan adalah terjemahan. Mungkin antara tafsir yang biasa, yang masyhur, yang popular di kalangan orang awam dan di kalangan para ulama adalah tafsir Ibnu Katsir yang telah diterjemahkan mungkin dalam bahasa Indonesia kalau saya, boleh dijadikan rujukan kerana dia tafsir yang kita kata maksur, yang baik, yang elok, yang boleh untuk digunakan untuk tadabbur Al-Quran. Tapi kalau mengikut Syekh Farid Ansari, untuk tadabbur Al-Quran dia tidak perlu kepada tafsir yang besar, yang panjang, yang menjela-jela tersebut. Dia sekadar untuk kita mengetahui hala tuju ayat tersebut. Jadi kita tahu ayat ni maksud dia begini, ke arah sini. Supaya jangan arah kita terbalik pula, Quran masuk sini kita pergi arah belakang. Jadi itu tak adil lah. Kalau kita tahu arah dia ke mana, sudah memadai untuk kita tadabbur. Tadabbur tu dia bukan tafsir. Dia adalah bagaimana kita nak laksanakan penghayatan pada diri kita dalam rutin hari kita, dalam kerja kita, dalam apa segala kita lakukan, kita nak tadabbur. Jadi tak perlu pada tafsir sebenarnya. Cuma ayat tersebut perlu kita faham. Jangan kita salah faham. Sebab tu kita perlu ambil tafsir yang muktabar tadi. Contoh kita ambil tafsir Ibnu Katsir, dia tafsir yang muktabar, cukup untuk kita faham. Dan bagaimana untuk kita amalkan, iaitu terserah pada diri kita, dan berbeza setiap orang tu keadaan dia dan bagaimana suasana dia untuk melaksanakan ayat tersebut. Jadi tersebut dia tidak perlu kerana kita nak tadabbur mesti kita kena ada berpuluh-puluh jilid Al-Quran. Itu tafsir ni dia macam-macam perkara masuk dalam, dari segi bahasanya, kalimahnya, bincang i'rabnya, khilaf ulama'nya panjang lebar. Tabari tu dia bawa segala sanad-sanad dia. Jadi kalau kita ambil masa untuk tersebut, jadi masa untuk tadabbur tu dia kurang. Jadi perlu kita ambil apakah maksud ayat tersebut. Bila kita dah tahu ayat ni begini, maka kita bagaimana kita nak laksanakan. Jadi nak laksanakan itu yang perlu kita lah. Dan itulah yang dimaksudkan tadabbur tadi. Dan saya alhamdulillah cuba untuk melaksanakan sedikit usaha ini dalam bahasa Melayu. Saya menulis di Facebook saya dan juga di Telegram saya setiap hari sepotong ayat ataupun 2 potong ayat mengikut keadaan dari sudut keterangan ayatnya dan petunjuk-petunjuk yang boleh kita ambil pada ayat, juga kaedah bagaimana beramal juga boleh dilihat, dirujuk. Dan juga saya difahamkan menteri kita juga, menteri agama kita Tahibus Tamahah Datuk Zul juga sedang berusaha untuk menghasilkan tafsir untuk masyarakat Islam di Malaysia ini. Kerana melihat ada kekurangan dalam masyarakat untuk memahami Al-Quran. Jadi insya-Allah semoga usaha ini juga akan terhasil tidak lama lagi insya-Allah taala. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas saya kira ramai menarik nafas lega bila Ustaz sebut tadi yang tidaklah setiap kali nak baca Quran ini memerlukan semuanya kitab tafsir, kerana dalam kitab tafsir pun ada pelbagai perkara yang barangkali yang disangka nikmat jadi beban nanti kepada orang awam. Yang penting memahami maksud daripada ayat-ayat berkenaan. Dan selepasnya adalah tadabbur. Dan hari ini saya kira satu benda yang sangat berharga, kami Tadabbur Center dan rakan-rakan penonton belajar bahawasanya tadabbur itu bukanlah tafsiran, tetapi tadabbur itu adalah pengamalan. Bagaimana kita takhalluk, berakhlak dengan Al-Quran yang telah kita fahami. Jadi Ustaz, saya kira kita sudah hampir lebih 1 jam dengan 150 orang penonton yang mendapat manfaat daripada
Majalis Al-Quran ini, alhamdulillah saya ambil kesempatan ini sekali lagi ucap terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Dr. Wifaq atas masa yang diberikan oleh Ustaz, dan saya harap semua tidak melepaskan peluang menuntut ilmu dengan lebih banyak daripada Profesor Madya menerusi Facebook dan Telegram, Ustaz. Ya, ada. Sebab saya pun follow ada grup Telegram berkenaan. Majalis Quran, ya. Saya follow Telegram Ustaz, dan Facebook juga rakan-rakan boleh menonton, kerana inilah tujuan tadabbur bersama Murabbi. Bukan semua perkara mampu kita bincangkan, dan mohon maaf 2-3 soalan yang tak dapat nak diraikan, sebab tujuan kita adalah pertama memperkenalkan asatizah yang wajar dirujuk ya dalam persoalan-persoalan Al-Quran, dan yang kedua ya kita nak cetuskan keinginan untuk belajar lagi tentang Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Profesor Madya Dr. Wifaq atas masa yang diberikan, dan terima kasih pada seluruh para penonton yang menonton. Kita bertemu lagi di masa akan datang. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Subhanakallah bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Sama-sama Ustaz, terima kasih. Barakallahu fik. Alhamdulillah.